Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Tapi dua-duanya adalah sambungan daripada kisah Sidah, seorang mak andam. Kalau dulu ceritanya tentang dia pada waktu tu Kak Sidah masih lagi jadi pembantu mak andam. Tapi sambungannya hari ini adalah dia sendiri yang jadi mak andam. Memang cukup luar biasa. Cumanya dalam cerita ni ada beberapa tempat yang abang keliru. Nanti abang ceritakan kenapa abang keliru. Tentang maksud-maksud mak andam pada zaman-zaman tahun 1990-an, tahun awal-awal 2000. Jadi sebelum abang lanjut kepada cerita, abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat buat salah seorang artis kegemaran abang, iaitu Kak Wahidah Wasini, sebab sudi sebutkan nama Josie Penglipur Lara dalam salah satu temu bualnya dengan salah seorang wartawan tersohor dekat negara kita. Terima kasih sangat-sangat Kak. Semoga Akak diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa mereka berdua yang telah mendidik, membesarkan kita daripada kecil sampailah abang ni sampai dah ketua ni. Terima kasih sangat-sangat. Besar jasa mak ayah abang. Jadi bukan sebelum tu, abang mulakan cerita dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1997, masa tu Kak Sidah, letak nama Sidah je lah. Waktu tu Sidah umurnya 18 tahun, baru lepas habis belajar SPM, jadi pembantu mak andam. Tapi pada tahun 2021, tahun 2001, akhirnya Sidah jadi mak andam. Puncanya pada waktu tu dia ingatkan nak sambung belajar. Tapi disebabkan waktu dia jadi pembantu mak andam tu, pegang duit tu seronok sangat. Lepas tu dia punya kecintaan kepada seni mengandam tu memang tinggi. Jadi Sidah buat keputusan tak jadi sambung pelajaran. Dia dapat belajar, sambung belajar dia kata dekat kolej, dekat satu universiti. Tapi dia ambil keputusan untuk ceburkan diri dalam bidang perniagaan. Sambil-sambil dia berniaga, sambil-sambil dia ambil kursus-kursus perniagaan tertentu. Jalannya seiring, selari. Puncanya dia kata dah sedap sangat dia pegang duit dan minat pada mak andam ni. Okey, ceritanya tahun 2001. Pada waktu tu dia kata dia antara orang yang mak andam baru yang sedang nak naik. Sebabnya dia memang suka desain pelamin baru, dia suka desain baju-baju terkini mengikut majalah-majalah yang ada. Kadang-kadang dia kata majalah wanita lah, majalah apa benda lah, pengantin lah, banyak tunjukkan desain-desain terkini, baju-baju pengantin dan juga pelamin. Dia banyak tiru. Sidah kata dia banyak tiru daripada majalah-majalah ni. Disebabkan tu, dekat kampung dia, boleh dikatakan dia antara mak andam yang paling tersohor. Bukanlah dia kata nak meninggi diri, tapi dia kata banyak tempahan-tempahan yang dia dapat. Tapi dia tak buat make-up. Dia cuma buat mak andam, pelamin dan juga baju pengantin. Mak andam, make-up ni ambil orang lain. Ikut keselesaan dan selera pengantin. Jadi disebabkan terlalu banyaklah tempahan yang dia dapat, dia sanggup buat sendiri. Dan nak jadi cerita, dia buka satu butik kecil depan rumah mak dia. Dia tak naklah pergi jauh-jauh daripada rumah mak dia. Dia kata customer-customer dia orang-orang situ je, kawan-kawan dia, lepas tu bekas-bekas cikgu-cikgu dia. Itulah customer dia, orang-orang kampung. Dia kata jadi dia tak nak buka kedai jauh daripada rumah dia. Dia buat kedai, mak dia bagi modal sikit depan rumah dia. Adalah dia buat kedai kecil. Dia kata kat situlah dia simpan banyak-banyak barang yang berkaitan dengan mak andam ni. Okay. Jadi disebabkan terlalu sibuk sangat, dia tak terfikir nak cari pembantu. Tapi pada satu hari, tiba-tiba ada seorang budak perempuan datang minta kerja. Dan budak tu pula waktu tu baru lepas habis SPM. Bila Sidah tengok budak tu baru lepas habis SPM, dia terkenang waktu dia zaman mula-mula lepas habis SPM cari kerja, dia terkenang. Jadi dia kata alang-alang budak tu dah datang minta kerja, waktu tu pula dia banyak betul tempahan. Jadi dia ambil budak tu sebagai pembantu dia. Jadi dia kata tapi gajinya tak banyak.
bukan ikutkan. Waktu tu dia kata RM500. RM500 aja sebulan yang dia mampu bagi kepada budak tu. Tapi budak tu kata okey, alhamdulillah dia okey je, tak ada masalah. Tapi yang peliknya, mula-mula dia ambil budak ni, okey je, banyak je customer. Tapi lepas minggu kedua, ada sesuatu benda yang pelik. Kebanyakan daripada customer Sidah, semuanya batalkan tempahan. Dah elok-elok tempah, dah bayar duit deposit, sanggup batalkan. Orang nak bagi deposit pun, dia nak pulangkan deposit pun, kebanyakan orang tu tak nak. Dia redo je, ambil je duit deposit, tapi kami nak batalkan tempahan. Mula-mula bila seorang dua Sidah kata, benda ni macam biasa je lah orang batalkan tempahan tu, sebab mungkin jumpa design pelamin dengan baju yang lebih menarik. Tapi bila dah ramai-ramai tak batalkan tempahan, tergerak juga dekat hati dia, apa pula puncanya ni. Jadi dia kata, dia pendam je lah benda tu, mungkin tak ada rezeki lah. Satu hari, pada satu pagi, waktu tu dia kata dia masih lagi ada dekat dalam rumah, tengah bersiap-siap untuk buka butik. Selalunya dia buka butik pukul 9 pagi. Dan yang buka butik ni adalah budak baru yang dia ambil jadi pembantu tu. Waktu tu sebelum pukul 9, tengah-tengah dia sarapan, bergurau senda dengan mak dia dekat dapur, dan pembantu dia tengah buka kedai. Tiba-tiba pembantu dia menjurit-jurit. Entah dia kata macam kena polong agaknya. Menjurit-jurit. Jadi Sidah dengan mak dia ni rasa tak sedap. Dia pun berlarilah dua beranak ni ke depan. Sebab butiknya depan rumah aja, rumah kampung depan tu ada butik. Berlarilah. Bila dia tengok sekeliling butik dia, ada air hitam, macam lumpur hitam dibuang. Dah lah hitam busuk pula tu dia kata. Kalau tengok-tengok gaya macam air longkang. Terkejut juga. Rupanya pembantu dia menjerit tu sebab nampak air hitam banyak tu lah. Jadi dia rasa macam, ni apa benda pula datang ni? Apa pula musibah yang datang ni? Jadi lepas berbincang-bincang dengan mak dia beritahu mungkin ini ada orang hantar untuk santau ataupun dengki dengan perniagaan Sidah yang maju. Jadi dia buat sesuatu untuk menjatuhkan perniagaan Sidah. Sidah kata, ada lagi ke ada orang main-main macam ni dekat zaman-zaman tahun 2000-an ni? Pelik dia kata. Takkanlah ada orang lagi. Mula-mula dia macam tak nak percaya apa yang mak dia sarankan. Tapi bila lama-lama terfikir, betul juga. Walaupun kejadian tu hanya berlaku sekali, tapi kesannya makin tak ada customer datang dekat kedai dia orang. Pelik dia kata. Okeylah, dia diam aja. Satu hari tu, dia dapat tempahan buat hantaran. Yang ni dia pelik dia kata. Kisah ni memang betul-betul yang membuatkan dia berubah hati. Waktu tu dia dapat tempahan untuk buat hantaran. Banyak dia kata, hantaran perempuan dia kata, katanya nak buat 23 hantaran. Pada waktu tu dia kata tak ramai orang minta tempahan buat hantaran. Kebanyakan orang hantaran buat sendiri. Tapi budak ni yang minta dia buatkan hantaran ni adalah budak bandar. Tak sempat nak buat apa-apa, kerja pun dekat bandar. Jadi dia suruh Sidah yang buat hantaran-hantaran dia. Total hantaran tu lebih kurang ada 20 dulang hantaran. Zaman-zaman dulu agaknya memang banyak. Abang ingat makcik abang kahwin memang banyak hantaran. Entah apa, bukan tak apa-apa, tak salah. Maksudnya ada lengkong, ada bahulu. Bukan tak apa-apa, tu banyak lah kan. Oi, habis kena kecam dengan makcik abang kan. Okey, sambung-sambung. Jadi dia kata, bila dah tempahan tu banyak sangat, masa yang diberi tempoh hanyalah seminggu. Tak sempat dia nak siapkan siang, dia kena sambung waktu malam. Waktu ni lah dia kata ada satu peristiwa yang pelik. Pada waktu tu petang lah, dia kata bukan malam, petang. Dan dia minta pada pembantu dia, tolonglah dia kata, tolonglah dia untuk buat hantaran itu. Dan pembantu dia ni tak banyak cakap, memang terus turun tangan, bagi, memang menolong Sidah buat hantaran-hantaran ni. Waktu tu selepas waktu asar, tengah-tengah buat hantaran, tiba-tiba dia kata angin kuat daripada luar kedai masuk dalam kedai. Angin kuat, seolah-olah macam ada nak ribut. Tapi tengok dekat luar, cerah aja langit. Dia pun pelik juga, dia kata angin kuat. Tapi makin lama angin makin kuat, dah nak buat hantaran tu jadi susah lah. Terbang sana, terbang sini. Jadi dia suruhlah pembantu dia tutup pintu dengan tutup tingkap depan, tutup tingkap tepi untuk mengelakkan daripada angin masuk.
Waktu pembantu dia tutup tingkap, angin dah makin menderu kuat ni, dia kata habis barang-barang, kain net lah, reben-reben lah, bunga-bunga semua dah berterabur ni. Dia kata dah berterabur, semua dah berterbang-terbang. Tapi sempat juga pembantu dia tutup pintu dan juga tutup tingkap. Sidah ingatkan waktu tu memang dah reda, tapi rupanya tak reda. Tiba-tiba angin tah datang daripada mana kuat gila dekat dalam kedai tu. Habis semua barang-barang hantaran, baik reben, bunga-bungaan, bunga rampai, apa tak tahu bunga apa yang ada, semuanya terbang. Berterabang, berterabur sampai dia tak boleh nak buat apa-apa. Yang dia cuba buat adalah selamatkan beberapa benda je. Terutama benda-benda tajam yang umpamanya pisau ataupun gunting. Jarum peniti yang bahaya-bahaya ni diselamatkan dulu. Takutkan benda tu terbang-terbang cocok mata. Bahaya. Jadi dia selamatkan dulu. Tapi satu kedai dia macam dilanda ribut. Benda tu tak lama, lebih kurang 2-3 minit aja ribut tu dalam kedai tu. Tapi disebabkan ribut tu, habis barang-barang hantaran, habis barang-barang dalam kedai dia berterabur. Dah lah dia kata dia banyak labuci pun berterabur. Nak menangis daripada waktu tu. Waktu tu dia kata mujur ada pembantu dia yang bantu untuk kemaskan. Kalau dia yang kemas seorang-seorang, rasanya dia kata dia simbah minyak petrol bakar. Sakit hati ya kan. Dia katalah, itu abang tambah. Kita kalau sakit hati tu, kalau abang sakit hati, siram minyak petrol bakar, malah nak kemas. Tapi dia kata sebaik baik dia ada pembantu dia tolong kemas semua, alhamdulillah semuanya lega. Balik tu dia cerita dengan mak dia, dia cakap dengan mak dia dalam bilik pengantin dia, butik pengantin dia ada ribut. Mak dia pun macam ya tak ya, betul ke? Tapi lepas tengok apa yang berlaku, mak dia percayalah. Mak dia cakap pergilah minta air lah, orang kata mintalah doa-doa daripada orang alim. Kampung dia orang ni memang ada seorang imam tu. Dia kata imam tu dah imam tua lah. Imam tua dia kata memang banyaklah pengalaman-pengalaman meruqyah ni. Jadi dia kata malam tu juga selepas pembantu dia balik, dia ajak mak dia, tak tahan ni, naik motor berdua dengan mak dia pergi rumah imam tu. Malam pun malam lah dia kata. Jadi sampai dekat rumah imam disambut dengan baik, isteri imam pun, dan Sidah dengan mak dia pun ceritalah apa yang berlaku. Dua peristiwa, iaitu lumpur hitam di keliling kedai dan juga dalam kedai tu ada ribut. Jadi selepas dengar perintihan daripada Sidah, agaknya imam tu pun bersimpati lah kan. Anak muda baru nak naik, lepas tu kena kacau pula dengan tak siapa-siapa orang santau-santau ni. Jadi malam tu lah juga imam tu bagi, biar dia kata dia nak buat pagar kedai. Dia takut kalau ada kedai ni ada benda-benda yang pelik-pelik, dia kata. Jadi waktu dia pagar kedai tu, malam tu waktu tengah pagar kedai, sedang imam tu pagar kedai, tiba-tiba imam tu macam terjumpa sesuatu dan ditunjukkan benda tu pada Sidah. Dekat benda tu dijumpai di celah-celah pasu dekat depan kedai. Ada satu bungkusan warna putih, bila dibuka dalam tu ada tanah, paku, rambut, lebih kurang ni barang-barang tu. Sorry Kak Sidah kalau salah. Jadi dia kata ada barang-barang tanah, paku dengan rambut, batu, sepihan batu, dia kata dalam tu terbungkus cantik aja. Dan Pak Imam tu tunjuk, inilah mungkinlah penyebabnya benda-benda ni semua datang. Ada orang nak hantar buat benda-benda tak elok dekat kedai ni. Jadi Sidah pun sedih lah, sebab dia pun baru lagi nak buat bisnes ni dan tak sangka pula dia kena kacau dengan benda-benda orang-orang lain. Jadi malam tu selepas habis pagar, selepas barang-barang tu imam tu dah buang, imam tu ajar kepada Sidah beberapa potong ayat daripada Al-Quran yang perlu dibacakan sebelum masuk kedai dan selepas keluar kedai. Biarkan kita punya perniagaan ni diberkati Allah Ta'ala. Jadi Sidah pun malam tu juga dia duduk menghafal, dia kata. Memang sakit hati ni, dia kata, disebabkan dia tak naklah berlaku benda-benda yang buruk. Malam tu dia hafal-hafal. Lepas hafal-hafal tu, dia rasa macam insya-Allah lah, dia kata selepas ni mesti kedai ni akan terlindungi. Habis tu imam tu pun balik. Bila imam balik, dia pun Sidah ni pun tidurlah, rehat-rehat dekat rumah. Besok paginya, waktu tu dia tengah siap-siap. Dia tengah siap-siap nak turun sarapan dengan mak dia dekat dapur. Waktu tu juga pembantu dia akan buka kedai.
Dia dengar pembantu dia datang naik motor tu. Oh, dia pun lega hatilah pembantu dia datang kan. Waktu pembantu dia turun daripada motor, selang 2-3 minit, agaknya waktu pembantu dia buka kedai, tiba-tiba dengar jeritan yang sangat kuat daripada depan kedai. Waktu tu dia kata, Sidah pada waktu tu dia kata dia tengah bersiap-siap, habis tergendala siap dia sebab jeritan pembantu kedai ni seolah-olah macam kena rasuk. Jeritan dia memang kuat gila. Jadi waktu tu Sidah memang rambut dengan kusut masai, dia kata zaman tu belum bertudung lagi, dia kata. Dia dengan kusut masai rambut, dia berlari kat depan kedai dia, tengok rupanya pembantu dia dah mengelupur macam ayam. Keluar buih-buih daripada mulut. Dah dalam hati dia, sahlah ini kena sawan pula. Dia kata mungkinlah tak cukup tidur ke tak cukup rehat ke pembantu ni sampai kena sawan macam tu. Jadi dia pun dengan mak dia pergi telefon minta tolong orang kampung hantarkan ke kedai. Hantarkan ke hospital. Hantar ke hospital pembantu dia ni. Waktu ni dia belum ada kenderaan lagi. Dia kata belum ada cukup duit. Selalunya dia akan minta tolong orang kampung, kereta orang kampung dia bayarlah untuk ke mana-mana ataupun untuk angkut barang-barang pelamin gitu. Jadi dia kata dia mintalah orang kampung tu hantarlah pembantu ini ke hospital bersama-sama dengan Sidah lah. Lepas tu doktor cek memang betul lah yang pembantu dia ni kena sawan. Abang nak cakap santau tadi. Sawan. Jadi waktu tu Sidah tak terfikir apa-apa, dia tak pun rasa macam benda buruk pun dia tak rasa apa, dia pun kesian lah dengan pembantu dia ni. Sebab pembantu dia ni ialah budak lagi, dia kata kena sawan pula. Jadi tinggallah pembantu dia ni dekat hospital selama 2 hari. Dan 2 hari tu jugalah Sidah kerja seorang-seorang, buat siapkan tempahan, siapkan hantaran ke apa benda ke semua, buat 2 orang. Dia pun stres juga. Tapi sewaktu 2 hari tu, dia perasan satu benda, iaitu keadaan kedai dia sangat aman damai. Mungkin disebabkan malam sebelum tu, imam tu dah pagar. Okay? Jadi mungkin itu adalah puncanya. Okay, jadi lepas 2 hari, pembantu kedai dia pun keluar daripada hospital, keluarga dia jemput. Satu petang tu, pembantu dia datang. Petang dia kata, lebih kurang lepas Zuhur, pembantu dia datang kedai. Seronoklah Sidah. Oh, okey, pembantu dia dah ada balik. Tak adalah dia tak cukup tangan untuk handle semua benda kan dia. Jadi bila pembantu dia datang, pembantu dia nangis-nangis. Waktu tu dia tak faham kenapa pembantu dia nangis-nangis. Rupanya pembantu dia bagi pengakuan. Sebenarnya yang lumpur hitam tangkal yang imam tu jumpa dan juga ribut malam tu, yang petang tu ribut, berpunca daripada pembantu dia. Mula-mula Sidah kata dia antara percaya dengan tak percaya. Dia diam je lah. Dia kata kenapa boleh jadi macam ni pula? Macam kenapa engkau pula nak buat khianat? Padahal akak dah ambil kau kerja. Dia kata rupanya dia tu adalah anak buah kepada salah seorang mak andam yang ada dekat kawasan tu. Semenjak Sidah ni buka andaman, mak andam makcik kepada pembantu kedai dia ni memang tak ada pelanggan langsung. Sebabnya kebanyakan pelanggan semua pergi kepada Sidah. Sebab Sidah ni orang muda. Cara dia punya hiasan pelamin, baju-baju dia tu memang selera orang muda. Makcik tu pula mungkin selera-selera zaman P. Ramlee, Saloma, ada ropol-ropol tak ke mana-mana. Bukan nak kutuk tapi dulu-dulu lah, maksudnya selera zaman dulu. Jadi pada waktu tu dia kata, dia pun pelik jugalah dia kata. Jadi dia bila dengar pengakuan budak tu, dia pun rasa macam tindakan yang perlu diambil adalah dia berhentikan budak tu dan dia nasihatkan budak tu taubatlah, dia kata benda-benda macam ni tak elok, walaupun itu adalah makcik engkau, dia kata, tapi benda ni tak elok, benda ni berdosa, nanti kan kalau Allah tanya dekat akhirat macam mana. Nanti kan kalau memang Kak Sidah maafkan, dia kata Kak Sidah maafkan, cumanya janganlah buat lagi benda ni. Beritahu dengan makcik tu janganlah terlibat dengan benda-benda kotor macam ni, tak elok, benda-benda tak elok ni. Kesannya dekat akhirat nanti susah hidup kat sana nanti. Dan semenjak dari itu Sidah memang hati-hati kalau nak cari pembantu. Dia perlu ada pembantu sebab banyak sangat tempahan yang dia dapat. Dan sejak dia berhentikan budak tu dan banyak customer masuk, banyak tempahan, banyak customer yang nak ambil dia sebagai mak andam, yang tukang-tukang pasang pelamin dan juga baju pengantin. Alhamdulillah. Dan dia pun dah dapat pembantu yang baru. Tapi dengan pembantu yang baru ni,
mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sama juga pelik. Nanti abang sambungkan dalam bahagian yang kedua. Sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2002, perniagaan Sidah boleh kata sangat masyhur. Daripada pembantu dia dapat gaji RM500, dah dapat gaji RM700 setiap bulan. Sidah pula memang dah boleh beli lori, dah boleh beli kereta. Banyak sangat dia punya rezeki yang Allah bagi. Nak jadi cerita pada satu hari ni, disebabkan dia nak memperbesarkan perniagaan dia, dia banyak beli barang-barang second hand. Adalah beberapa mak andam yang dekat sekitar kawasan tempat dia tinggal tutup kedai. Dah tak boleh nak mampu meneruskan perniagaan. Mungkin disebabkan ekonomi tak berapa bagus ke apa ke, design tak berapa cantik ke. Jadi Sidah ni pun ambil keputusan untuk beli barang-barang yang dijual oleh mak andam ni. Sebenarnya dia tak sangka apa yang dia buat ni nanti akan mendatangkan sesuatu yang pelik, kata. Jadi dalam banyak-banyak tu orang yang jual, yang tutup butik pengantin, yang jual barang dekat dia ni, Sidah target kalau lah dia kata ada satu kakak ni, dia kata kakak ni kita letak nama Kak Awi lah. Kak Awi ni, dia ni antara butik pengantin yang boleh kata hebat jugalah dekat kawasan tu. Sidah pernah cakap, kalaulah Kak Awi ni tutup perniagaan dia nak beli barang-barang Kak Awi. Sebab barang-barang Kak Awi ni memang kualitinya lain macam. Cantik. Lepas tu dia punya hiasan dia apalah semualah, abang pun tak faham sangat. Dia kata semuanya detail, cantik dan berseri-seri. Dia kata kalau Kak Awi berhenti, dia nak beli barang-barang Kak Awi. Tapi betul-betul Allah dah dengar dia punya doa. Satu hari tu Kak Awi tu kan beritahu dekat Sidah yang dia ni dah tak nak buat andaman lagi. Sebab dia kata dia tak larat, dia nak besarkan anak dia, banyak lagi kerja lain yang dia kena handle. Dia kata sebab buat mak andam ni bila dah bekerja, dah ada keluarga besar, susah sikit nak uruskan, kena ambil banyak pembantu. Sidah pula masa tu masih lagi bujang. Jadi dengar macam tu memang peluang langkah kanan lah kata Sidah. Dia pun terus pergi dekat butik Kak Awi, dia pun boronglah banyaklah barang-barang Kak Awi. Antara benda yang dia suka adalah kipas pengantin. Masa tu abang pelik tau. Kipas pengantin. Abang terbayang dia beli apa? Kipas yang berdiri, yang terpusing. Ada pengantin pakai kipas tu ke? Abang mula-mula pelik. Rupanya kipas yang macam ni, abang punyalah fikir waktu tu, kipas apa? Rupanya kan pengantin ada yang kipas-kipas tu kan. Maklumlah tak pernah jadi pengantin lagi, jadi tak berapa nak faham sangat. Jadi dia kata dia beli payung, dia beli kipas. Waktu tu abang pelik, beli payung, beli kipas. Payung boleh lagi lah, yang selalu orang berharap pakai payung pada panas tu kan. Tapi kipas tu abang pelik. Rupanya kipas pengantin yang abang pun tak tahu apa namanya, kipas lah kan. Jadi kata dia banyaklah beli barang-barang, termasuk baju-baju pengantin. Kebanyakan baju-baju pengantin tu kata Sidah memang design-design lama, tapi kalau di alter sikit dia kata memang jadi cantik. Lepas tu pula Kak Awi jual murah-murah. Jadi dia pun okey, bolehlah dia borong lah. Tapi dia kata sejak daripada dia borong barang-barang second hand ni, ada satu benda pelik berlaku pada dia, iaitu keadaan kedai dia suram. Walaupun tingkap keliling kedai, masih lagi kedai dia depan rumah mak dia. Jadi dia kata walaupun tingkap keliling kedai, tapi bila masuk dalam kedai, kedai tu jadi suram aja. Dia tak tahulah kenapa, apa puncanya. Mula-mula dia tak naklah bersangka buruk. Kalau dalam orang Arab kata husnuzon, bersangka baik je kan. Dia tak naklah bersangka buruk. Tapi dia kata keadaan kedai dah semakin suram. Nak lagi selepas barang-barang daripada Kak Awi masuk dalam kedai, lagi bertambah suram. Tak tahu datang daripada mana suramnya. Okay. Dia kata mula-mula suram. Tapi keadaan suram tu bertukar jadi benda lagi menakutkan. Mula-mula dia ingatkan angin. Tapi rupanya bukan angin. Iaitu pintu-pintu dalam butik dia terbuka dan tertutup sendiri. Perpak pung kata. Mula-mula diingatkan benda tu angin. Jadi dia tak ambil hirau lah. Walaupun pembantu dia cakap, ni tak kak, ni ada hantu ni kak. Pelik sangat, mana ada pintu
terbuka tertutup sendiri. Sidah kata jangan risaulah, tak ada apa-apa ni, memang angin lah ni. Kawasan ni kan kawasan luas, dia kata. Lepas tu dekat kawasan depan rumah. Jadi tak mustahil angin masuk, angin keluar, disebabkan tu pintu-pintu tu terbuka tertutup, terbuka tertutup. Mula-mulanya macam tu Zidah kata. Tapi pada satu hari tu dia kata, waktu tu malam, macam biasa tempahan terpaksa dia siapkan awal-awal, dia terpaksa siapkan ambil lebih masa. Dia mintalah dengan beberapa orang, ada 2-3 orang pembantu dia untuk stay kat kedai tu, habiskan tempahan tu. Pada waktu ni lah dia orang kena dengki dengan bunyi pintu terbuka tertutup. Semua dekat dalam butik tu dia kata ada 3 pintu. Tiga pintu terbuka dan tertutup. Dan yang paling best sekali, dia orang terbuka dengan tertutup dalam keadaan serentak. Kalaulah nak kata angin, buka tingkap angin, mustahil benda tu akan bergerak terbuka dan tertutup dalam keadaan serentak. Dalam butik ada 3 biji pengantin. Salah. Dalam butik ada 3 biji daun pintu. Jadi dia kata daun pintu tu bergerak betul terbuka tertutup dalam keadaan yang sama. Lepas tu pembantu dia cakap, tengok kak, dia cakap dah benda ni bergantu kata. Jadi besoknya Sidah pun rasa macam tak sedap hati, mulalah dia beli CD ayat-ayat ruqyah. Letaklah dekat dalam kedai dia. Dia kata waktu dia pasang CD ayat-ayat ruqyah tu, mengikut tulisan dia kata dah tak nampak macam butik pengantin lah. Dia kata macam kedai apa jual buku-buku agama, berkumandang. Dia kata sekejap ruqyah, sekejap ayat Quran. Sebenarnya memang bagus, cumanya ialah butik pengantin kan, patutnya pasang lagu selamat pengantin baru, ni tak baca ruqyah. Jadi orang yang melintas ni, ini butik pengantin ke kedai buku-buku agama? Mungkin dia kata macam tu. Abang pun tergelak juga bila abang baca tu. Jadi dia kata okey, reda sikit. Tak adalah gangguan tu. Masih lagi ada gangguan pintu, tapi kadang-kadang tak terlalu kerap. Ingatkan benda tu dah selesai sampai ke tahap itu. Tak selesainya. Selang beberapa hari selepas ruqyah tu dipasangkan, datang pula gangguan kedua, iaitu gangguan bau busuk. Bau busuk tu dia tak datang setiap masa. Dia hanya akan datang selepas asar saja. Habis dia sembahyang asar, azan asar, bau busuk tu dalam kedai. Dia tak tahu datang daripada mana. Ingatkan ada bangkai tikus atau bangkai kucing yang terselit-selit dekat tepi-tepi barang-barang pengantin tu. Lepas diperiksa tak ada satu pun bangkai kucing. Tapi tak tahulah mana datangnya bau busuk tu. Dan dia datang pada waktu asar je. Waktu-waktu lain tak ada. Bila dah tak tahan sangat, akhirnya Sidah pun pergi jumpa dengan imam yang dia pernah tolong dia dalam cerita yang pertama tadi. Dia pergi jumpa Tok Imam tu, dia cerita kat Tok Imam tu. Tok Imam cakap, okey besok pagi Tok datang, Tok tengokkan. Kalau takut-takut ada apa-apa yang berlaku. Bila datang ke butik esoknya, lepas tu Tok Imam tu tengoklah apa-apa yang berlaku. Dia cakap, dalam butik ni, ada beberapa barang yang ada penunggunya. Maksudnya telah dipuja, ada penunggunya. Tapi dalam barang-barang yang dipuja tu, ada satu penunggunya sangat kuat. Penunggunya sangat kuat yang dia nak makan. Dia lapar. Sebab itu dia kacau. Bunyi apa tu, daun pintu, lepas tu bau busuk dalam kedai. Abang macam terfikir tau. Kadang-kadang kan kalau kita marah, kan kita macam kalau kecil-kecil dulu kita marah, kita terajang pintu. Agaknya macam tu lah kot sifat-sifat dia orang. Terajang pintu. Kalau yang macam tiba-tiba waktu asar bau busuk tu, agaknya dia tak dapat makan. Apa tu, tuan pun dah bertukar. Kalau tuan dulu bagi makan bunga rampai ke, bunga kemboja ke, apa-apalah, colok ke, tak kisahlah. Tapi tuan baru ni, Sidah ni, tak adalah dia bagi apa-apa makan, stres lah. Tu yang keluarkan bau busuk tu, agaknya kentut ke apa benda lah kan. Dia tanda stres agaknya. Jadi imam tu kata benda ni sebenarnya sebelum-sebelum ni dibagi makan. Tapi bila bertukar tangan tuan, tak pula dibagi makan, tu yang benda-benda tu stres. Jadi imam tu buatlah sesuatu. Dia cari barang mana yang betul-betul ada, dia panggil pendamping yang kuat. Maksudnya yang jin yang duduk kat situ tu, alamak jin pula. Seram pula bang. Jujur sangat sebutannya.
makhluk alam sebelah yang kuat dekat salah satu barang tu. Cari punya cari, rupanya ada satu pasang baju pengantin. Baju ni baju lama. Memang Sidah bila dah dapat, dia simpan dekat dalam almari. Dia tak gunakan sebab dia kata ini adalah desain-desain zaman dulu. Dia nampak rasa cantik, nampak klasik, harganya mahal, dia kata. Dan baju tu adalah daripada Kak Awi. Dia beli daripada Kak Awi pada waktu tu. Jadi imam tu cakap baju ni ada pendamping yang kuat. Dan pendamping tu tak diberi makan sebab itu ada gangguan-gangguan berlaku. Jadi selepas tu, Zidah pun serahkanlah baju pengantin tu pada imam tu. Bila serahkan pada imam tu, bawa baliklah imam tu. Malam tu Zidah tu cakap, satu malam tu, dia nampak dekat kedai dia, waktu tu dia nak tutup kedai malam, dia kata lepas habis kerja, lebih kurang pukul 9 malam, dia dah tutup lampu, dah tutup pintu. Dia punyalah terkejut. Waktu dia tengah mangga pintu butik dia, dekat sebelah dia, ada seorang nenek terbongkok-bongkok keluar daripada kedai. Dia dah tutup pintu. Dia pun tak tahu mana datangnya nenek tu. Tapi nenek tu terbongkok-bongkok menembusi dinding dan berjalan ke arah depan kedai dan hilang dalam keadaan gelap. Waktu tu dia tergamam. Terus dia telefon. Terus dia beritahu dekat imam tu. Malam tu juga beritahu dekat imam tu. Apa benda sebenarnya? Imam tu cakap mungkin itu adalah ilmunya. Sebab imam tu dah bawa pergi baju pengantin yang ada pendamping tu dan mungkin makhluk tu baru perasan tempat pendampingan dia iaitu baju tu dah tak ada. Jadi dia keluar. Itu adalah ilmunya, kata imam tu. Lega Zidah kata. Tapi dia kata mujurlah waktu nenek tu terbongkok-bongkok keluar daripada kedai. Tak pula dia pandang Zidah. Tak pula dia peluk Zidah. Mujur tak buat macam tu. Dia cuma berjalan dalam keadaan gelap dan hilang. Dan sejak daripada tu, tak ada lagi apa-apa benda buruk berlaku dekat butik Zidah. Dan Zidah sempat juga tanya dengan Kak Awi, sebenarnya apa sejarah baju tu. Rupanya Kak Awi minta maaf. Memang baju tu telah diperasapkan, dah diberikan pemanis, dia kata. Dia bukanlah cakap pendamping, dia cakap pemanis. Mula-mula masa Kak Awi buka butik, baju tu adalah baju pertama yang Kak Awi tempah. Jadi dia kata dia ni pun terpengaruh dengan orang-orang lain. Kalau baju pertama yang ditempah tu mesti dah diletakkan pemanis supaya butik tu famous, supaya ramai orang nak ambil baju tu, pakai baju tu, sewa baju tu. Memang betul kata Kak Awi, sejak daripada dia buka butik sampai nak tutup, bila orang tengok baju tu, ramai yang nak jadikan baju tu sebagai baju tempahan. Ramai yang nak sewa, ramai yang nak pakai. Tapi lepas dia bertukar tangan dekat Sidah, Kak Awi ingat benda tu macam dah putus macam tu aja. Rupanya tak. Benda tu pemanis tu masih lagi ada dekat baju tu. Sebutannya pemanis. Tapi kalau sebutan kasurnya, saka lah kan. Pendamping ke saka. Jadi, tahulah akhirnya Sidah kenapa kedai dia dalam keadaan yang suram. Lepas tu terdapat beberapa gangguan sejak dia beli barang-barang second hand daripada Kak Awi. Dan selepas barang tu tak ada, Alhamdulillah kedai dia beroperasi macam biasa. Tapi sekarang kata Kak Sidah, dia dah tak buat mak andam lagi. Dia kata penat. Buat mak andam ni memang penat, leceh, banyak kerjanya. Jadi sekarang dia buat frozen food. Dia kata dia adalah pekerja-pekerja dia dah buat frozen food sekarang. Nanti dia kata satu hari nanti dia akan promotekan. Dia minta abang promotekan frozen food dia. Cuma abang kata abang akan promotekan, cuma abang jarakkan daripada cerita ni. Nanti tak naklah nanti tiba-tiba abang promotekan barang orang boleh harga, oh ni Kak Sidah ke? Tak sedap lah. Abang kata nanti abang jarakkan sikit. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Lega dah dapat sampaikan keempat-empat cerita daripada Kak Sidah tentang pengalaman dia jadi mak andam sewaktu jadi pembantu dan disambung sewaktu jadi mak andam. Memang perniagaan mak andam, abang percaya banyak benda-benda yang misteri. Sebab mak andam ni dulu-dulu kan kita pernah dengar kan, kalau orang yang mengambil selalunya mak andam, bidan,
tukang urut. Abang pernah dengar macam tu. Nak kata sahih ke tidak tu abang tak pasti, tapi pernah dengar. Jadi terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Moga ada pengajaran dan juga hiburannya. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.